A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi jangan hilangkan, jangan bazirkan walaupun sesaat. Ini yang kita nak angkat kekuatan. Nabi sudah berdoa supaya kita sampai ke bulan Ramadan. Salah. Okey, minta maaf banyak. Supaya kita diberkahi di bulan Rejab dan Sya'ban. Ini dua benda yang kita nak kita angkat doa Rasulullah. Berkati, bila berkati maknanya di bulan Sya'ban, di bulan Rejab dan Sya'ban kita sudah menyediakan diri untuk layak dipilih masuk menjadi tetamu bulan Ramadan. Bulan paling bersih, bulan paling indah, bulan paling banyak keberkahan, bulan yang dijanjikan paling utama adalah syurga. Secara ringkas kita sudah mendengar ayat ini 183 Al-Baqarah disebut berpuluh-puluh kali di mana saja berada, terutama di bulan ini. Wahai orang-orang yang beriman, yang maksud wahai orang-orang yang beriman, perkataannya beriman, bukan orang Islam. Jadi bila orang beriman bermakna Islamnya lengkap, imannya kemas, dan akhirnya layak diterima sebagai tetamu Ramadan. Dan yang paling utama kita kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat itu paling mahal. La'allakum tattaqun. Pertama kita nak ambil kira kita orang beriman ke tidak. Mari kita semak balik iman kita, gemuk ke kurus, iman kita jelas ke tak jelas. Tanda orang beriman, dia merasa dia sedang ditatap Allah. Tanda orang mencintai Allah, dia merasa apa saja yang dibuatnya atas nama Allah, walaupun kebaikan ibadahnya adalah untuk dirinya sendiri. Sebab itu kita tak boleh hanya berhenti. Apa sebab solat? Ikut perintah Allah. Bukan ikut perintah Allah, taat perintah Allah, nak tunjuk bukti kita hamba Allah. Tetapi solat itu kita lakukan kerana solat itu adalah hak kita untuk dibuktikan ke hadapan Allah. Sebab itu kita kata, kalau tadi Tuan Timbalan Mufti ada kata ada orang berpuasa tapi tak solat, dia letih lagi. Jadi maknanya kita kata kalau rukun Islam tu 5, kalau kita kata saya apa bukti saya orang Islam, saya solat, maka sekali lagi semak balik. Tidak sempurna syahadahnya bermakna ibadahnya sakit, tertolak. Ini kekuatan. Maka sekali lagi maka kita semak, orang beriman itu bukan sekadar bersyahadah, tapi paling utama mengangkat keyakinan, merasa bahawa dia sedang ditatap Allah, merasa bahawa seluruh yang dia pakai adalah hadiah dari Allah. Oksigen yang ada dalam dewan ini adalah hadiah dari Allah. Dan paling utama kita nak angkat kekuatan bahawa seluruh jasad dan jiwa kita adalah hadiah dari Allah. Bermakna orang beriman merasa dia sedang menggunakan tangan yang dipinjamkan oleh Allah, dia menggunakan hati yang dipinjamkan oleh Allah, dia menggunakan otaknya yang dipinjamkan oleh Allah. Kekuatan dan keyakinan ini membantu kita merasa bahawa setiap gerak dalam tubuh kita adalah gerak-gerak yang diizinkan oleh Allah. Oleh sebab itu sekali lagi, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita sampai yang nama tarafnya takwa. Orang Islam, orang beriman, orang bertakwa. Kerana kepentingnya ini, kalau kita tak membantu mengangkat diri kita nak layak ke tidak sampai ke takwa, kita harus bertanya, kalau tak sampai pada bertakwa, paling mudah Sayyidina Umar kata apa? Orang yang bertakwa itu seperti berjalan dalam atas duri, pelan-pelan, jaga jangan buat salah, jaga jangan buat dosa, jaga jangan buat maksiat. Maka Ramadan mengajar kita untuk mendisiplin diri kita. Sebab Ramadan kalau jasad saja puasa tidak mampu untuk mengangkat pahala puasa. Kita boleh menyelesaikan ibadah puasa, tetapi isi dan hadiahnya tak ada. Ini yang sudah diulang tadi oleh Timbalan Mufti, yang kita patut sudah ingat. Kekuatan yang kita nak angkat, Ramadan mendisiplin diri kita untuk merasa bahawa ini bulan yang paling istimewa yang Allah sediakan untuk semua orang layak masuk syurga. Sebab itu sekali lagi dalam kepala kita hari ini
tinggal lagi beberapa hari ataupun kata 2 minggu lebih lagi Ramadan. Yang nak dimasukkan dalam kepala bukan sekadar kuih raya, bukan sekadar baju raya, bukan sekadar kenduri raya, tetapi harus mengangkat, adakah puasa kali ini melayakkan saya untuk sampai menjadi ahli syurga. Kerana orang bertakwa itulah orang yang salah satu syarat untuk dia layak masuk ke syurga. Jadi orang bertakwa sekali lagi menyemak ibadahnya, menyemak keyakinannya, menyemak apa yang dia lakukan, menyemak kehidupannya, dan akhir sekali merasakan bahawa tidak ada pentadbir yang mengurus hidup saya selain Allah. Tidak ada yang menentukan takdir dalam diri saya selain Allah. Orang yang meyakini bahawa dia adalah hamba Allah, dia menerima semua takdir yang ditemu dalam hidupnya. Bila menerima semua apa yang ditemui dalam hidup, dia merasa 24 jam Allah bersama dia. Dia merasa bahawa bulan Ramadan, bulan di mana Allah nak bagi ampunan, bulan Allah nak bagi kekuatan, bulan Allah nak semak diri kita. Kita dah mampu mengurus waktu atau belum? Kita sudah mampu mengurus akal atau belum? Kita sudah mampu mengurus jiwa atau belum? Sebab itu tadi kalau Tuan Timbalan Mufti sudah menyebut tentang apa yang namanya nafsu. Sebab itu kekuatan Ramadan untuk menyemak, untuk kita merasakan, adakah aku berpuasa hanya kerana perut, ataupun aku berpuasa kerana Ramadan, ataupun aku berpuasa kerana ibadah ini membantu aku membersihkan hati. Sebab itu sekali lagi kita, kalau Imam Ghazali kata apa? Puasa kamu ada puasa yang paling ringan. Kita ada puasa perut, puasa jasad. Tapi yang Imam Ghazali mahu, kita nak puasa akal kita, supaya akal tidak menerawang sampai ke mana-mana, sehingga kita terpengaruh dan dipengaruhi oleh nafsu secara mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak ambil kira bahawa bulan Ramadan membantu kita untuk mengingati sebanyak-banyaknya syurga kepada semua yang lelaki, pada semua yang namanya suami, yang semua namanya ayah. Kalau kita tak ingat nak bawa anak, surah Tahrim ayat 6 yang bermaksud, wahai semua lelaki, jaga diri kamu, anak, isteri kamu dari api neraka. Maka salah satu pintu mudah untuk kita mengangkat seluruh keluarga untuk layak memulakan kehidupan mengingati syurga ialah melalui bulan Ramadan. Oleh sebab itu, tolong ingatkan, tugas nombor 1, kata ulama, orang lelaki bukan sekadar bagi rezeki, bukan sekadar cari duit untuk makan minum, tapi paling utama nak kena tanam dalam hati, terutama di bulan ini, untuk mengingat aku bertanggungjawab membawa diri aku, anak, isteri aku layak jadi ahli syurga. La'allakum tattaqun. Mampu atau tidak, puasa kali ini membantu aku dan anak aku, membantu jiwanya, membantu akalnya, membantu keyakinannya, untuk dia merasa bahawa saya sedang berusaha untuk memegang tangan anak isteri saya untuk layak ke syurga. Jawatan-jawatan lain, tugas dan tanggungjawab lain jadi nombor 2. Nombor 1, semua lelaki dalam otak, dalam perasaan, dalam ibadah, dalam kerjanya, dalam mencari rezeki, syurga mesti lekat sampai ke hati. Dia mesti layak bimbing anak, bimbing isteri, selamatkan anak, selamatkan isteri dari api neraka dulu. Sebab itu Ramadan ini nak asuh kita supaya kita banyak menyebut syurga. Sebab itu Allah tutup semua pintu neraka dengan harapan tertutup untuk semua anak dan keluarga kita. Itu yang pertama. Allah buka semua pintu syurga. Mudah-mudahan doa kita yang kita selitkan, ya Allah ya Tuhanku, layakkan aku dan keluarga aku masuk ke syurga yang Engkau dah buka ini, ya Allah. Ini kekuatan-kekuatan secara motivasi ataupun secara jiwa. Sebab itu pada yang perempuan dengan waktu yang ada, pada yang wanita dikatakan senang masuk syurga. Sebab itu perjuangan bulan Ramadan ialah nak layak untuk dipilih masuk jadi ahli syurga. Jadi sekali lagi, untuk menamatkan sedikit lagi episod yang kita sudah mulakan,
tolong semua kita ingat bulan Ramadan ini pintu masuk, nak ketuk pintu syurga. Bukan nak raya, bukan nak cek kuih, bukan nak baju baru. Tak. Kalau tak sampai kepada azam, aku nak jadikan bulan Ramadan kali ini, andai kata ini bulan Ramadan terakhir saya, okay, untuk merakam dalam kepala anak, merakam dalam kepala isteri, kita layak masuk syurga sekeluarga. Kalau azam ini, impian ini, cita-cita ini tak masuk ke dalam sanubari, dia akan tinggal tepi telinga. Maka datanglah yang namanya makhluk yang namanya jin. Jin ada jin Islam, ada bukan jin Islam. Ada jin dibuat dari api. Sebab itu sekali lagi, tolong semak, mampu atau tidak bulan Ramadan ini menjadikan kita tidak menjadi mangsa-mangsa jin. Mangsa-mangsa jin yang jahat namanya syaitan. Jin yang Islam, jin Islam baik tak usik kita. Yang ganggu kita, yang nak bangunkan semua kita supaya layak masuk neraka adalah jin, bukan Islam. Jadi kita semua ada gangguan-gangguan ini. Sebab itu ulama menyenaraikan 3 huruf, 3 angka. Pertama junnah, kedua jinnah, ketiga jannah. Bulan Ramadan harus jadi perisai. Bulan Ramadan harus jadi permulaan. Bulan Ramadan harus jadi sumbu. Bulan Ramadan harus jadi pemula nombor 1. Untuk kita merakam, kamu jaga diri, jaga hati, jaga perasaan, jaga otak, jaga perangai. Kita kata bulan Ramadan tak boleh gaduh. Bulan mana pun tak boleh gaduh. Bulan Ramadan tak boleh cakap kotor-kotor. Bulan mana pun tak boleh. Bulan mana pun kita tak boleh buat lagi kerja-kerja maksiat. Kan kita sudah berjanji dengan Allah, Ramadan membantu kita untuk memasukkan ke dalam jasad dan jiwa kita untuk jadi ahli syurga. Oleh itu sekali lagi, tolong bangun impian hari ini juga. Kalau belum dibuat, pertama saya nak jadi hamba Allah. Bisik pada anak-anak kita ni hamba Allah. Hidupnya mesti taat Allah. Tak ada lesen lain. Siapa pun kamu, di mana pun kamu, apa pun kerjaan kamu, banyak ke duit kamu, sikit ke duit kamu, pandai ke kamu, kecil ke kamu, besar ke kamu hamba Allah. Tidak ada ruang lain nak mendapat jawatan lain. Jawatan pertama hamba Allah nak bawa dari syurga, dari dunia sampai akhirat. Jawatan YB tinggal loh. Sampai ke bawah tak dipanggil YB-nya. Tapi jawatan hamba Allah dibawa dari sini sampai ke sana. Oleh itu banggalah memegang kekuatan aku hamba Allah. Mudah-mudahan dengan keyakinan ini melambatkan, menyusahkan, memolehkan kita jarak jauh daripada buat maksiat. Sebab itu bila Allah pilih, kan kita sudah merakam anak kita, merakam diri kita, merakam pekerjaan kita untuk jadi hamba Allah, Allah nanti akan bimbing sikit-sikit, lindung kita, tarik-tarik kita untuk tidak buat maksiat. Sebab itu dijanjikan, siapa yang berhasrat untuk tinggal maksiat, insya-Allah. Jangan bulan Ramadan saja, tak boleh, ni bukan bulan puasa ni. Tak boleh umpat orang, ni bulan puasa. Tak payah cerita bulan puasa. Bulan mana pun. Maka bermula dari bulan ini, kita melatih diri tidak lagi sakit hati dengan orang. Jadi puasakan minda kita supaya dalam minda kita tak ada sampah. Apa maksud sampah? Benda-benda yang tak ada kaitannya dengan Allah. Benda-benda yang tak ada kaitannya dengan kebaikan. Benda-benda yang tak ada kaitannya menyebabkan kita layak masuk syurga. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi, Ramadan mengajar kita arti disiplin. Kalau sudah dikatakan jangan tambah maksiat ketika kamu di Ramadan. Sebab itu bulan Syakban, 15 Syakban, Allah ampun semua dosa. Kecuali yang maksiat, kecuali yang memutuskan silaturahmi, dan kecuali yang menderhaka dengan ibu ayah. Ini kekuatan. Allah sudah ampun kita di bulan Syakban. Mana mungkin bulan Ramadan kita tercampak lagi ke neraka. Kerana Allah sudah bagi tahu, aku ampun semua di bulan Syakban. Maka di bulan Ramadan ini tolong disiplinkan diri. Saya tidak akan tambah dosa lagi. Saya tidak akan buat maksiat lagi. Saya nak jadi hamba Allah yang sebenar. Setelah dia memegang jawatan itu, pasti dia akan mengangkat kekuatan. Saya nak jadi khalifah Allah. Siapa pun kita. Yang kecil mana, yang bekerja, tak bekerja, ada gaji, tak ada gaji, tetap dia khalifah Allah.
ini juga harus disematkan di bulan ini secara kukuh. Saya yang khalifah Allah, tugas saya jaga orang untuk taat Allah, jaga saya untuk taat Allah, jaga jabatan saya untuk taat Allah. Dan yang ketiga nak diangkat di bulan ini secara kental, secara kukuh, secara sangat-sangat penting ialah saya berimpian nak jadi calon syurga Allah. Nak jadi calon wakil rakyat jadi susah, betul? Apalagi nak jadi calon syurga Allah. Maka wahai wanita, minta tahu nanti akan diberitahu ada waktu ke tak ada. Okey, sikit lagi. Minta maaf banyak. Bagi sikit seorang lah laki-laki dan perempuan supaya datangnya bermakna. Okey. Pada yang wanita, kita kononnya minta syurga dari suami, betul? Mengharap syurga dari suami, betul? Oleh itu bisikkan kita ni calon syurga, bang. Boleh? Ada 3 tugas besar yang menunggu. Pertama, seorang yang sudah berjanji, berazam, bercita-cita, berusaha untuk jadi calon syurga, tolong latih diri jadi solehah. Apa maksud jadi solehah? Tak nak terlibat lagi dengan kerja melawan Allah. Tanya, Allah terima ke tak? Allah nak ke tak? Allah suka ke tak? Tolong azamkan petang malam ini bahawa saya nak jadi hamba Allah, nak jadi solehah, jauh dari perbuatan-perbuatan yang menjejas jawatan saya sebagai hamba Allah. Bermakna jadi solehah, bukan upayah lagi tu dah. Solehah yang pertama, tinggal semua dosa, tinggal semua maksiat, tambah pahala-pahala. Sama ada pahala daripada ain atau fardu kifayah. Tolonglah siapa pun, ya Allah, siapa tolong sahabat sehari je sama iktikaf di Masjid Nabawi sebulan. Bayangkan untungnya. Kalau di bulan Ramadan diangkat bahawa pahala sunat jadi pahala wajib, betul? Maka pertama jadi solehah, boleh janji? Wahai semua wanita, saya nak masuk syurga, boleh? Wahai wanita, kita adalah calon-calon bidadari, setuju? Yakin? Mahu? Berusaha? Yakin Allah terima? Yakin, sebab kita puasa kerana Allah. Boleh? Tolong bangun balik kulit luarnya dan tolong tambah ilmu. Syurga dengan ilmu seperti ikan dengan air. Tak tambah ilmu, mati. Tak jumpa syurga. Tambah ilmu tanpa henti, tanpa tapi. Tanpa tepi, tanpa tapi. Okey? Itu yang pertama. Sebab itu wanita jangan kata nak harap kat orang lelaki dah. Dia tak nak bawa kita ke tidak. Jadi pertama, tolong pastikan anda jadi isteri yang mentaati Allah dan Rasulullah dan mentaati suami. Kerana kita nak tumpang tiket ya. Ampun, tak habis juga ni kan. Ada net. Minta maaf banyaklah motivator, tak boleh cakap sikit no. Yang pertama tadi apa? Tolong jaga suami sampai kita layak dapat syurga dari suami. Bukan tolong bagi makan banyak-banyak, tolong ingat dia. Tolong bawa kami ke syurga. Tolong selamatkan anak kami ke syurga. Tolong bawa. Itu yang pertama. Ketiga, tolong jaga ibu mertua anda. Kerana ibu mertua anda, mak kepada suami, pembekal kepada syurga suami. Mak kepada suami anda, pembekal kepada syurga suami. Boleh faham? Jadi hari raya balik rumah suami, bukan balik rumah sendiri. Supaya mak dia dapat doa, kita dapat pahala. Dia dapat syurga, kita dapat syurga dari suami. Betul? Dan yang keempat, okay, ini tugas wanita yang paling besar ni, hutang besar sekali. Pertama, jaga diri solehah. Kedua, jaga suami supaya dia dapat jadi calon syurga, kita numpang. Ketiga, jaga ibu suami supaya ibu suami sentiasa memberikan doa dan segala restu kepada anaknya sehingga kita dapat pahala dari suami. Betul? Boleh? Last one, ini ada 2 minit. Last one, ini macam lari 100 meter. Okay, last one, tolong bangun kesedaran
kebenaran yang sungguh-sungguh bahawa setiap ibu itu pembekal syurga anak-anaknya. Setiap ibu itu pembekal syurga anak-anaknya. Syurga di telapak kaki ibu. Latih anak tidak durhaka dengan kita. Latih anak tidak durhaka dengan Allah. Latih anak tidak durhaka dengan Rasulullah. Kalau 4 ini dapat diangkat, Ramadan kali ini tidak akan tersisa walaupun satu saat untuk kita melayakkan sebagai ibu solehah, ibu yang menjamin syurga anak-anak. Oleh itu pakat dengan anak, jom kita buat baik. Mak nak kamu masuk syurga. Mak nak kamu masuk syurga, mak nak kamu doa, mak juga masuk syurga. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan petang ini dalam keadaan yang sangat tergesa-gesa pada Umi. Jadi Umi minta maaf anda kata tak sempurna apa yang disampaikan. Maka sekali lagi mendoakan supaya majlis yang berkah ini akan jadi terus berkeberkahannya di mana saja berada hingga kita berjumpa Allah di syurga, insya Allah. Jadi Ramadan kali ini Ramadan yang benar-benar istimewa, Ramadan yang tidak ada dosa, Ramadan yang tidak ada maksiat, Ramadan yang tidak ada kedekut, Ramadan yang membantu orang, Ramadan untuk sedekah, Ramadan yang murah hati, Ramadan yang senang untuk jadi tetamu Allah di sini, di sana. Ingat, kita ada 3 rumah. Rumah ada di sini, rumah ada di barzah, dan rumah ada di syurga. Maka utamakanlah rumah-rumah di syurga itu supaya kita dapat bau wangi syurga itu mulai berada di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Nah, jadikanlah kita calon syurga di dunia supaya kita nanti layak dijemput menjadi calon syurga di akhirat. Sekali lagi mendoakan semoga semua majlis berjalan dengan lancar, dapat keberkahan, dan yang memberi derma akan diberi keberkahan limpahan harta yang banyak sehingga mampu untuk meneruskan tugas sebagai seorang yang paling pemurah, paling bahagia untuk menjadi hamba Allah, dan paling bersedia untuk berjumpa Allah dan layak mendapat pahala syurganya, pahala puasanya di syurga. Sekali lagi ini menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf. Anda kata ada yang tak kena di mata dan di hati, yang cantik hadiah dari Allah, yang tak cantik atas kelemahan ini. Sekali lagi selamat berpuasa, selamat beribadah. Akhirnya ibadah diangkat sebagai modal untuk layak menjadi tetamu Allah di syurga. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serah kembali pada pengusi. Tak maaf, ada banyak. Terima kasih.